Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman sahihan. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan, nikmat kehidupan, bahkan nikmat kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita nak bilang nikmat Allah satu persatu tidak akan terkira banyak. Kerana nikmat Tuhan pada kita ni dia tak pernah putus. Setiap saat, setiap detik, hatta kita tidur sekalipun tetap saja Allah memberi nikmat. Dalam tidur pun ada nikmat. Kita dalam tidur kita tak perasan, tetapi jantung yang Allah Ta'ala jadikan tu tak berhenti berdegup. Nafas turun naik itu sentiasa beroperasi, tak terhenti. Tak terhenti. Dan nikmat ini seringkali dilupakan, dilalaikan oleh kita manusia. Itu sebab para ulama, sebahagian mereka zikir mereka itu membilang nafas. Sebab tak ada sebab kita lupakan nikmat Allah. Sedangkan setiap detik nafas itu tak terhenti. Itu sebab Nabi SAW mengajarkan satu doa kepada Sayyidina Muaz, dengan maksud doa itu juga diajar kepada kita umat baginda SAW. Satu ketika Nabi sebut pada Sayyidina Muaz ibn Jabal, Sayyidina Muaz ibn Jabal yang ketika itu seorang anak muda. Nabi sebut, ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sesungguhnya aku sangat cinta kepada kamu Muaz. Nabi sebut pada Muaz. Dan kata ulama menjadi sunnah, kalau kita kasih pada satu orang, kita cinta pada satu orang, kita suka pada satu orang, menjadi sunnah kita luahkan perasaan pada dia. Sebut pada anak-anak, I love you, bukan pada bini, pada anak, pada kawan. Kalau kawan lelaki pun tak ada masalah, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Sebut uhibbuka fillah, aku cintakan kamu kerana Allah. Itu sunnah. Kita tak biasa. Jadi kalau orang lelaki sebut kat lelaki kan, kita pula rasa geli geleman, atas bawah kita pandang. Begitu juga dijawab oleh Muaz, sesungguhnya aku juga cinta kepada kamu ya Rasulullah. Lalu Nabi mengajarkan doa kepada Sayyidina Muaz yang kadang-kadang kita pun selalu baca. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Cuba kita baca sekali. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik, itu lafaz kalau seorang. Kalau ramai kita baca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami untuk ala dzikrika, untuk selalu ingat kepada kamu ya Allah, untuk selalu mengingati Allah. Kerana tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, nescaya manusia seringkali dia leka, dia terlupa. Tak ramai manusia yang masanya dipenuhkan dengan sentiasa ingat pada Allah, melainkan dia ditolong, dibantu oleh Allah. Lalu kita minta, ya Allah, bantulah kami untuk sama ingat pada kamu.
Ingat sama ada dengan menyebutnya selalu. Zikir ni dua kan, bil qalbi bil lisan. Sama ada kita ingat dalam hati tanpa sebut, ataupun kita ingat dengan selalu menyebut-nyebut namanya, menyebut-nyebut tentang kurniaan dan nikmatnya. Yang kedua, kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala bantu kita bersyukur pada Allah. Sebab yang kita sebutkan tadi, setiap detik, setiap saat ni Allah Ta'ala beri nikmat tak henti-henti. Maka zalimlah atas kita, kita tak ingat pada dia, tak ingat pada dia. Itu sebab para sufi atau ahlillah, mereka bukan saja berzikir di saat masa lapang mereka, bahkan zikir mereka itu sudah sampai tahap membilang nafas, bilang nafas. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Sebab setiap itu ada nilainya. Berkata seorang ahlillah, kalaulah satu saat saya lupa pada Allah, kata dia, faqad kafar, nescaya saya sudah berlaku kufur pada Allah. Kufur. Tapi dia bukan ijtihadi, dia kafir, tidak. Kufur dengan maksud sini apa? Kufur nikmat. Kufur ada dua kan. Satu kufur akidah, lawan bagi iman. Satu lagi kufur, lawan bagi syukur. Lalu mereka mensyukuri nikmat itu dengan doa pada Allah selalu, wa ala husni ibadati, dan kita minta Allah Ta'ala bantu kita melakukan ibadah dengan sempurna. Tanpa bantuan Allah, kita sendiri tak termampu untuk melakukan ketaatan dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Baik, kita masuk lagi perbincangan dan perkongsian ilmu kita daripada kitab Risalatut Tauhid, pindaan Abdul Ghani Yahya rahimahullahu ta'ala dan almarhum Ustaz Omar Yusuf rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Yang ketujuh muka surat 22 versi Jawi. Yang ketujuh, al-qudratu, artinya kuasa. Kudrah Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan mentiadakan tiap-tiap suatu. Jadi hari ini kita nak masuk pada sifat wajib bagi Allah yang ketujuh daripada 20 sifat. Pada minggu yang lalu kita dah bicarakan tentang sifat al-wahdaniyah, dan kita katakan wahdaniyah ni antara intipati bagi ilmu tauhid, mengesakan Allah. Esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'al. Jadi sifat wahdaniyah ternafi daripadanya umum khamsah, kam yang dan kam yang lima. Iaitu kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Semua tu ternafi. Bahkan ternafi kam munfasil pada af'al tu Tuhan. Maksudnya tidak ada perbuatan yang menyamai atau sebanding dengan perbuatan Allah Ta'ala. Lalu dia sebutkan tajuk tentang pengharaman ancak dan upacara-upacara yang memuja sesuatu ataupun menjadikan sesuatu itu wasilah ataupun wasitah, perantaraan untuk kita minta dengan Allah. Itu sebab saya lupa nak cerita minggu sudah tentang kisah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Di zamannya Sayyidina Umar berjaya meluaskan pengaruh dan empire Islam. Antara negara yang dibuka di zaman Umar iaitu oleh seorang sahabat namanya Amr bin al-As, yang kemudiannya Amr bin al-As ni dilantik menjadi governor di Mesir pada ketika itu. Jadi bila mereka buka negara Mesir, sampai satu musim tu orang Mesir datang jumpa Amr ibn al-As, sebut kat dia, wahai Amr, kebiasaan kita orang Mesir ni ada satu tradisi, iaitu kita akan buat korban kepada sungai Nil. Sungai Nil ni sungai yang kita panggil mengalir di tengah kota Kahirah, yang menjadi antara sumber, kita panggil logistik, sumber pengangkutan utama rakyat Mesir sampai hari ini. Apa mereka buat? Iaitu mereka akan sediakan seorang anak gadis, anak dara yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Mereka akan siapkan untuk
dicampak dalam sungai ni sebagai korban tahunan. Mereka akan buat begitu. Lalu mereka tanya kepada Amr bin al-As, boleh tak kami teruskan tradisi ni? Sebab kalau tak buat, kata dia, sungai Nil ni dia akan marah. Lalu Amr bin al-As kata tidak, dalam Islam kita tidak buat sesuatu perkara yang boleh mendatangkan ataupun menjadi unsur syirik. Terdapat padanya unsur syirik yang menjadi wasitah kepada permintaan kita pada Allah. Lalu Amr bin al-As perintahkan mereka supaya meninggalkan perbuatan itu. Tak lama lepas tu sungai ini menjadi kering. Sungai ini kering, tuan-tuan. Bila kering, rakyat Mesir kebanyakannya kata kita sudah dimurkai. Sebahagian besar daripada mereka ambil tindakan nak pindah keluar daripada Mesir, sebab menyangka akan ada malapetaka yang lebih buruk yang akan menimpa mereka kerana meninggalkan tradisi tadi. Lalu Amr bin al-As mengutus surat kepada Sayyidina Umar, pada ketika itu khalifah yang kita panggil menaungi banyak negara-negara di bawahnya. Tulis surat kepada Umar menceritakan apa yang berlaku kepada penduduk Mesir. Lalu Umar membalas surat itu, menyebut kepada Sayyidina Amr bin al-As bahawa tindakan kamu benar. Wahai khalifah, tindakan kamu benar. Dan aku sertakan bersama-samaku ni surat. Nabi Umar suruh ada satu surat kecil supaya Amr bin al-As campak surat tu ke dalam sungai ni. Amr bin al-As pun bedek surat tu, dia tengok apa surat tu. An Umar Abdillah, daripada Umar hamba Allah, khalifah ataupun dipanggil Amirul Mukminin, khalifah yang memerintah pada ketika itu. Apa surat tu bunyinya? Dia sebut, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir dengan perintah dan kehendak kamu, maka berhentilah mengalir. Sebaliknya, kalau kamu mengalir kerana perintah Allah, kehendak Allah, maka kami akan bermohon kepada Allah yang Maha Kaya, Maha Kuasa, supaya terus mengalirkan kamu. Maknanya Umar kata kami akan adu pada Allah. Kalau kamu tak nak tunduk pada perintah Allah, kami adu pada Allah. Campak dalam sungai, tak lama lepas tu sungai pun penuh balik, tuan-tuan. Penuh balik. Menunjukkan Umar begitu tegas dalam perkara-perkara yang melibatkan urusan yang boleh melanggar, kita panggil mendatangkan unsur-unsur syirik. Benda tu sangat perlu ditinggalkan. Lalu Umar membuktikan keyakinannya kepada Allah. Hebat Umar ni. Sungai Nil pun takut. Tengok nama Sayyidina Umar terus mengalir. Tak jadi rakyat Mesir pindah pada masa itu. Dan diriwayatkan sejak ketika itu sampai hari ini sungai ini tak pernah kering. Tak pernah kering. Sampai hari ini di Mesir sana. Kita besok tak ada air, boleh cubalah, tulis surat, campak kat sungai ke, kat empangan ke, campak tengok naik tak naik. Baik, lalu kita masuk pada sifat kudrah, sifat berkuasa Allah. Artinya kudrah, kuasa Tuhan memberi bekas. Memberi bekas dengan maksud mengada dan mentiadakan tiap-tiap sesuatu. Kita ada kudrah, Tuhan ada kudrah. Tapi kudrah kita tak sama dengan Tuhan. Kerana kudrah manusia terbatas, dan dia tak dapat menentukan apa yang dia kehendaki. Tapi Tuhan bila dia berkehendak, melalui sifat kudrah, Tuhan terjemahkan kehendak tadi dengan mengadakan kehendaknya itu. Maka hakikatnya ialah suatu sifat yang qadim lagi azali. Sifat ni sudah sedia ada, bukan baru datang. Sedia ada. Seperti mana qadimnya Tuhan, qadim juga sifat-sifatnya yang sempurna. Walaupun kita sebut sifat yang ketujuh, kita dah sebut kan, susunan ni bukan susunan kita panggil bukan susunan dengan maksud mengikut urutan satu sifat Tuhan. Maknanya semula ada sifat wujud, kemudian sifat qidam, baqa', kemudian barulah Tuhan berkuasa. Tidak. Sifat Tuhan tu sudah sedia sempurna. Cuba kita susun ni, yang ketujuh ni disebut sebagai tartib zikri. Nak sebut serentak 20-20 tak boleh. Kita sebut satu persatu. Lalu sifat ni termasuk di antara sifat yang ada pada Tuhan sejak azali.
Yang sabit tetap berdiri pada zat Allah, ada pada zat Tuhan. Dengan dia, yakni dengan sifat qudrah, dengan dia dhamir, balik kepada sifat qudrah, mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada. Bersetuju. Bersetuju ni maksudnya apa? Selari, muwafaqah ataupun bertepatan dengan iradah. Sebagaimana Tuhan berkehendak lalu dijadikan menurut kehendaknya, maka jadi. Dia mesti tepat ikut iradah tu Tuhan. Tak boleh kehendak Tuhan lain, tiba-tiba buat lain. Kita makhluk manusia, kita nak macam-macam, tapi bila buat tak mesti jadi macam yang kita nak. Kadang-kadang jauh daripada apa yang kita nak. Tapi Tuhan bila dia kehendak melalui sifat iradahnya, maka dia pun menjadikan sama, kita panggil selari dengan seperti mana iradah Tuhan. Dan kita hidup ni memang duduk antara ada dan tiada. Itu yang dipanggil perkara mungkinan. Kita ada dan tiada. Seluruh makhluk yang Tuhan jadikan dia panggil mungkinan, ada dan tiada. Bila Tuhan jadikan kita hidup, ada, hidup lagi kita. Satu masa nanti tiada, matilah kita. Istilahnya hidup mati. Kalau barang-barang Allah Ta'ala tumbuhkan pokok tumbuhan, satu masa nanti dia nak mati, layu, matilah dia. Ada tiada. Satu masa dulu kita tak pandai, tak ada ilmu, Allah pun adakan, pandailah kita. Satu masa nanti boleh jadi Tuhan tarik balik, lupa sikit, tiada lagi ilmu. Satu masa dulu kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan selai sepinggang. Tak ada orang keluar pakai kasut, tak ada. Semua selai sepinggang. Tapi bila Allah Ta'ala adakan harta, adakan nikmat, adakan kurnia, lalu dapatlah kita memiliki dan meminjam nikmat Tuhan yang sementara itu, satu masa nanti Tuhan kata tiada. Tak ada, tinggal semua. Jadi kita hidup ni ada tiada. Ada sihat, tiada sakit. Ada sakit, tiada sihat. Ada kaya, tiada miskin. Ada miskin, tiada kaya. Kita duduk macam tu. Ada pandai, tiada bodoh. Ada bodoh, tiada pandai. Tuhan ada tiada je. Itu kerja kudrah. Adapun menyandarkan taksir, apa maksud taksir? Yakni memberi bekas. Yang memberi bekas ni hanya perbuatan Allah kepada kudrah, yakni kepada kudrat Tuhan. Itu majazi akli, sindiran cakap yang difaham oleh akal. Baik. Biasa kita sebut kudrah Tuhan. Allah menjadi dengan kudrahnya. Allah menjadikan ni semua kudrat Tuhan, perbuatan Tuhan. Tapi yang tu dipanggil majazi akli, isnad majazi. Dia pinjam perkataan tu. Hakikatnya yang buat siapa? Allah. Tapi kita biasa sebut kudrah Tuhan. Ni semua kudrat Tuhan, ni semua kudrat Tuhan. Hakikatnya siapa tu? Tuhan lah, Tuhan. Macam kita makan lah. Kita makan dengan tangan. Saya angkat dengan tangan saya. Sebenarnya siapa yang angkat? Saya ke tangan saya? Sama je benda je. Cuma kita sandar tangan saya. Hakikatnya saya mengangkat, cuma dengan tangan saya. Kita menulis dengan tangan, bercakap dengan mulut. Mulut saya bercakap ke saya yang bercakap? Sama je tak? Kalau kita, sebab dia dah jadi biasa, dipanggil sandaran perkataan, kita sandar saja. Hakikat kita bercakap, tapi mulut bergerak. Jadi kita kata mulut saya bercakap. Mulut tak akan bercakap kalau kita tak nak bercakap. Begitu Tuhan bila dia mencipta melalui sifat kudrahnya, tetapi hakikat Tuhan mencipta. Ini perbahasan yang agak halus, sebab ulama nak beza. Ulama tak mahu kita bezakan. Sehingga bersandar kudrat Tuhan ni satu entiti lain, zat Tuhan entiti yang lain. Sedangkan dia sekali. dia halus sikit tuan-tuan. Jua kerana yang memberi bekas pada hakikat itu zat yang maha suci. Sebab yang betul-betul taksir ni adalah zat Tuhan melalui sifat kudrah. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya, bagi Tuhan. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin, ulama yang benar-benar tahqiq
cermat dan memperhalusi ilmu tauhid, tetapi pada orang awam berkata kudrah yang memperbuat atau katanya pandang olehmu perbuatan kudrat Allah, maka yang demikian itu haram. Dia tak ada sampai peringkat haram, tuan-tuan. Dan kata separuh ulama makruh. Makruh kalau dia jadi iktikad, haram kalau dia jadi iktikad. Kudrah Tuhan berkuasa, tapi dia tak pandang Tuhan sendiri berkuasa. Ni dia agak halus sikit, tuan-tuan. Dia main istilah. Selama ia tidak beriktikad kudrah yang memberi bekas dengan sendiri, ada pun yang mengiktikad kudrah yang memberi bekas dengan sendiri, nescaya jadikan kafir. Sampai dia kata ni semua kudrah Tuhan, tak ternampak tu Tuhan. Tapi jaranglah kita macam tu. Bila kita sebut kudrah Tuhan, maksudnya tu Tuhan lah. Cuma dia jaga perkataan tu. Sampai orang kalau berpegang pada perkataan tu, semua perbuatan ni kudrah Tuhan, lalu menafikan zat Tuhan berkuasa. Dah macam kudrah satu entiti yang terasing daripada tu Tuhan. Ini dia minta jaga. Sehalus itu ulama menjaga perkataan mereka. Tapi kita dah biasa hari ni dah. Cuma tak sampai bawa i'tikad, tak menjadi masalah. Saya makan, saya kenyang sebab saya makan. Kalau ikut halus, tu kata ulama, saya kenyang sebab saya makan. Tidak, hakikatnya tu Tuhan. Tapi bila kita cakap macam tu, bukanlah i'tikad kita menafikan kudrah dan kita panggil kuasa Allah. Cuma cakap macam tu, kalau sampai kepada tahap i'tikad, dia boleh bawa kepada kekufuran. Wal iyaz billah. Letih, tuan-tuan, kalau nak main semua hakikat. Ni Tuhan yang pusingkan, ni Tuhan yang bagi angin, ni Tuhan. Letih juga. Kalau semua Allah, secara bercakap hakikat begitu, letih lah. Tapi kita kata angin, saya dapat angin sebab kipas berpusing. Tak sampai lah i'tikad kita apa ni, kipas ni yang memberi bekas. Tak jadi masalah. Dibawa sampai sehalus itu. Jadi untuk orang awam biasa tak apalah perkataan itu, sehingga tidak menjejaskan i'tikad dan pegangan, tidak menjadi masalah. Cuma kalau sampai i'tikad seperti orang-orang yang tidak Islam, contoh, sampai hari ni ada satu fahaman segala-galanya bergantung dengan kebenaran. Dipanggil bahasa Arab dia al-madiyah atau materialistik. Sesuatu kebahagiaan ditentukan oleh kebenaran. Kalau orang tu harta dia banyak, dia punya kekayaan banyak, orang ni dipanggil bahagia. Sebab apa? Dia nak beli, dia nak memiliki apa-apa, dia boleh beli, dia boleh dapatkan dengan mudah. Ini dia boleh mencalar atau mencarikan akidah. Ini yang bahaya. Macam kita tengok hari ni, bila kita panggil orang tu dia memiliki, maknanya dia sudah memiliki segala-galanya. Tak betul. Tak benar. Baik, tapi kita tak sampai begitu. Cuma halusnya perbahasan mereka supaya kita menolak fahaman-fahaman yang boleh kita panggil mencari pegangan kita, keyakinan kita kepada Allah. Maka yang sebenarnya ialah zat Tuhan, ialah Tuhan sendiri yang bersifat kudrah. Kalau kita tak perhalusi, sama je Tuhan, kudrah Tuhan sama. Tuhan zat dia, kudrah sifat dia. Nak ikutkan macam sama, tapi oleh kerana dia bahagi begitu, dia sebut pula dalam kitab ni, kita terpaksa jelaskan. Tuhan yang bersifat kudrah mempunyai kebesaran dan perintahan yang meliputi dan sekalian makhluk. Di dalam genggamannya bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya yang tiada dapat dikirakan. Maksudnya perbuatan Tuhan yang maha banyak ini, semuanya Allah Ta'ala lakukan dengan sendiri tanpa Allah Ta'ala isytirak ataupun kita panggil kerjasama dengan pihak lain. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan, dan ia sahaja yang berkuasa mengubah-ubah akan segala perjalanan alam. Tuhan sebut inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah Ta'ala buka mata manusia supaya melihat antara kejadian dan ciptaannya, iaitu penggiliran antara siang dan malam. Allah ubah-ubah antara keadaan itu
sehingga menjadi sempurna perjalanan alam itu. Hakikatnya Allah yang berkuasa mengubah-ubah dan kita panggil memperjalankan setiap daripada sistem alam ini. Dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia, di dalam musyarakah masyarakat manusia, kerana perintahannya meliputi dan sekalian makhluk di dalam genggamannya, sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Ini bahasannya agak halus tuan-tuan. Dia nak suruh kita melihat semua perbuatan yang terjadi di alam ni tunggal af'al tu Tuhan. Walaupun nampak zahir kita buat, zahir kita yang kerjakan, zahir kita yang nak, kita berjalan, kita belajar, kita menulis, kita makan, tapi dia suruh pulangkan balik. Semua itu hakikatnya tu Tuhan. Sebab apa? Sebab tanpa izin dan kehendak Tuhan, tak ada satu pun yang dapat kita kerjakan. Berapa orang, berapa ramai manusia yang dia nak buat sesuatu tak tercapai seperti mana yang dia nak. Kalau manusia memiliki kudrahnya secara mutlak dia punya milik, nescaya tak ada orang miskin, nescaya tak ada orang nak sakit, nescaya tak ada orang yang nak bodoh. Semua jadi pandai, semua jadi kaya, semua jadi. Hakikatnya begitu. Sebab Tuhan yang telah menentu. Hatta kalau satu nafas kita pun, kalau Tuhan tak berkehendak, kita tak dapat bernafas. Itu sebab mereka sangat memerhatikan nafas ni. Mereka ahli sufi ni sebut, bila tengok nafas kita, sekali hembus belum tentu boleh tarik. Kalau boleh tarik belum tentu boleh hembus. Mereka sangat cermat dan berhati-hati di dalam perkara itu. Kita tak terasa nikmat tu sebab Tuhan buat sempurna. Tanpa kita nak, tanpa kita kita panggil, kita usahakan, kita boleh bernafas. Tiba-tiba je bernafas, bernafas. Nak tahu nikmat tu pergi mana? Pergi hospital sana tengok. Pergi hospital. Berapa ramai orang yang boleh hembus, nak tarik tak boleh. Dah sampai tahap tu lah. Dah sampai ada juga semput. Baru tahu nikmat nafas. Nak tahu? Jantung gitu juga, nak tahu pergi hospital tengok. Berapa ramai bimbang, kita panggil biru sampai biru muka. Bila jantungnya terganggu. Jadi nikmat tu selalu diukur ketika kita susah. Baik, hanya yang ada bagi manusia itu usaha. Tuhan bagi juga ruang kudrah dia, tapi atas nama al-kasbu, usaha, dan ikhtiar, pilihan dia. Itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau mentiadakan. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhal jua, iaitu jalan pada menjayakan sesuatu. Jadi nampak kita buat, hakikatnya Tuhan yang kita panggil menatijahkan ataupun mengizinkan perbuatan tadi. Baik. Misalnya seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan, bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan. Atau dengan ibarat lain, jadi kalau kita lihat, dia buat contoh gambaran, ketika mana kita nak putuskan sesuatu, kita pun ambil pisau, kita letak nak potong. Baik, perbuatan kita hanya pada kita nak, kemudian kita pun angkat, Tuhan izin terangkat, kita pun letak, Tuhan izin terletak. Kita hanya letakkan saja dan menggerak-gerakkan. Macam mana boleh jadi putus? Putus tu tadi natijahnya Tuhan yang kehendak, Tuhan yang jadikan. Tu halus sikit lah tuan-tuan. Halus sikit. Kita tak adalah sampai tengok ke sampai tengok putus tak putus gitu. Tapi oleh kerana dia sudah menjadi, kita panggil sistem adat, sabab musabbab. Tu dia panggil kaitan itu antara pisau memotong, api membakar. Dia panggil hubungan itu ialah sabab musabbab, cause and effect. Kita makan ubat, kita sembuh. Hakikat bukan ubat yang menyembuh, tetapi usaha kita, Allah beri ruang kita ikhtiar mengambil ubat tadi supaya sembuh. Kita nak potong, Allah Ta'ala jadikan sistem alam ni mesti ada alat untuk memotong. Kita pun ambil pisau potong, dia pun putus. Jadi hubungan tu bukan lazim pisau mesti memutus, tidak.
Tak lazim. Sebab kalau pegangan seperti ni kita kata pisau mestilah dah tajam pula, mesti wajib putus. Kan? Kalau kita sebut macam tu, kata ulama dibimbangi dalam perihal mukjizat, kita sukar nak terima, nak percaya dalam cerita-cerita mukjizat. Sebab apa? Pernah ketika dalam mukjizat yang berlaku kepada Nabi Ismail, pisau tidak memotong. Dalam peristiwa korban yang selalu kita sebut tiap-tiap tahun, Sayyidina Ibrahim, Nabi kita Ibrahim alaihissalam sudah menyiapkan pisaunya yang begitu tajam supaya diletakkan di nak sembelih anaknya Ismail. Dan setengah riwayat kata dah letak, dah gerak dah. Letak dah gerak toreh, cuma tak putus. Sebab Allah nak menilai ketulusan cinta Ibrahim. Bila mana dia dapat anak, nikmat yang selama ini dia nanti-nantikan. Setengah riwayat kata 80 tahun, 86 tahun baru dapat cahaya mata, punya sayang, punya kasih. Kemudian tinggal pula anak, sehinggalah anak itu sudah kita panggil meningkat remaja, baru dapat jumpa semula. Jumpa pula bukan semata-mata menghilangkan kerinduan, sebaliknya Allah perintah untuk dikorbankan. Jadi Tuhan nak tengok kalau benar cinta Ibrahim, tengok bila perintah bunuh anak, adakah dia akan terkalih cintanya kepada sang anak tadi, ataupun dia akan turuti perintah Allah. Ternyata Nabi Ibrahim dan Ismail lulus dalam ujian ini kerana sama-sama mereka tunduk dan patuh pada perintah Allah. Lalu Allah ganti korban Ismail itu menjadi kibas yang sangat kita panggil istimewa daripada Allah. Atau dengan ibarat lain, diumpamakan manusia itu seperti qalam, pen, maka berjalanlah qalam itu pada menulis. Contoh, dia bagi gambaran lain, kita menulis dengan menggunakan pen. Jadi pen itu manusia, dan si penulis itu kita panggil umpama kudrah tu Tuhan. Sesuatu kalimah dengan mengikut kehendak si penulis. Lalu manusia ni umpama pena yang digerakkan saja oleh sang penulis. Yang demikian jadilah pada zahirnya qalam yang menulis, adapun hakikatnya ialah Allah. Nampak macam pen yang menulis, tapi siapa yang menulis? Si penulis. Tangannya yang digerakkan. Baik, mengikut kehendak tangan si penulis, artinya penulis hakiki ialah Allah. Kita umpama begitu, kita bergerak mengikut tulisan yang telah ditetapkan Allah. Allah dah menetapkan di dalam Lauh Mahfuznya menurut tulisan qada dan qadar manusia. Baik. Maka i'tikad dan kepercayaan manusia di dalam perkara ini berbagai-bagai fikiran dan fahaman, seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tikad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tikad atau kepercayaan. Ini dalam bab ni ada 3 aliran membicarakan tentang af'al ibad, perbuatan manusia. Yang pertama dia panggil Qadariyah. Nanti kita bacakan Qadariyah ni bagaimana Allah mereka mendakwa manusia dan makhluk ini dia memiliki kudrah yang tersendiri. Kita ni kita ada power sendiri. Ada kudrah kita yang terasing daripada kudrah tu Tuhan. Lalu manusia dia boleh menentukan setiap kehendak dia. Dia boleh buat apa yang dia hendak. Tu Qadariyah. Maknanya manusia juga mempunyai power untuk menentukan hidup dia sendiri. Itu satu. Yang kedua dia panggil Jabariyah. Jabariyah ni longgar sangat pula, sehingga mengatakan bahawa manusia langsung tak mempunyai kudrat. Semuanya Tuhan. Semua Tuhan pula. Yang tadi tu semua manusia boleh buat, Tuhan tak ada campur tangan tu Tuhan. Sehinggalah nanti kita bacakan bagaimana aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir dengan pendapat dan pandangan yang lebih damai antara Qadariyah dan Jabariyah. Tidak terlampau ketat seperti mana Qadariyah dan tidak terlampau longgar seperti mana Jabariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan setiap yang berlaku ini adalah ketentuan dan perbuatan Allah. Adapun manusia kita diberi ruang al-kasb wal ikhtiyar,
kita boleh berkehendak dan boleh berusaha untuk mencapai kehendak tadi. Sebaliknya natijah yang akan berlaku adalah seperti mana kehendak tu Tuhan, bukan kehendak kita. Tu nanti kita boleh rungkaikan ataupun kita baca sikit. I'tiqad qadariyah, perkataan qadariyah itu nisbah kepada kudrah. Maksudnya barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Asalnya tujuan mereka ni baik. Sebab apa? Sebab mereka nak kata kalaulah perbuatan buruk pun kita sandar kat Tuhan, semua sandar kat Tuhan, maksudnya perbuatan buruk kita pun kita akan sandar kat Tuhan. Bila perbuatan buruk kita sandar kat Tuhan, dekat akhirat besok Tuhan masukkan kita dalam neraka, maka kita akan bantah Tuhan. Sebab apa pula masuk neraka, sedangkan kami buat maksiat pun, kita buat apa-apa pun Tuhan. Jadi dia nak cuba tanzih. Akhirnya dia kata perbuatan manusia, tanggungjawab manusia, perbuatan Tuhan tak ada campur tangan dalam perbuatan manusia. Dia cuba asingkan. Ini asalnya pendirian mereka. Sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi. Maka i'tikadnya itu dinamakan i'tikad qadariyah. Yang demikian nyatalah fahaman i'tikad qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas. Maksudnya kalau manusia nak kenyang, manusia boleh tentukan sendiri. Kalau nak pandai, manusia sendiri. Kalau nak menjadi kaya, menjadi senang, manusia itu sendiri pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Allah beri manusia kuasa itu. I'tikad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa, kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Macam kita sebutkan tadi, kalau manusia memiliki kuasa yang mutlak, nescaya tak ada manusia nak hidup miskin, tak ada manusia nak sakit, tak ada manusia yang nak jadi bodoh. Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara. Tak ada orang nak hidup susah, hidup miskin, sakit, tidak maju. Bahkan semuanya hendak hidup senang lenang, kaya raya. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab qadariyah ini melampaui sepadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrat Tuhan. Maka mazhab ini hukumnya fasik. Kalau kita berpegang seumpama ni, kita sendiri ada power yang independen, terasing daripada kuasa Tuhan, berterusan begitu, kita boleh jadi fasik. Ada juga ulama mengatakan kafir kalau dia sampai menjadi pegangan akidah yang i'tikad yang sampai menjadi keimanan dia, maka dia boleh jadi kafir, waliyazubillah. Tetapi yang muktamad tiada kafir, kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Maksudnya apa? Dia buat bid'ah. Benda tak ada. Zaman Nabi tak ajar macam tu. Mereka dan mengada-ngadakan fahaman itu. Ini dipanggil mubtadi'. Iaitu mereka berkata mereka itu ada memberi bekas kudrah hamba, padahal kudrah hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Itu tadi kata kita hanya usaha ruang al-kasbu yang menentukan tadi Allah. Baik, tengok i'tikad Jabariyah. Perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jabar. Jim tu bukan kha. Dalam kitab Rumi apa? Jabar dia tulis Jabar, betul. Kalau yang Jawi ni betul kan? Bukan kha, jim. Nisbah kepada Jabar. Apa maksud Jabar? Tergagah ataupun terpaksa. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka iktikadnya itu dinamakan iktikad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Jadi dia kata semua Tuhan. Yang tadi tidak, manusia Tuhan. Sekarang ni semuanya tu Tuhan. Dia langsung tak ada kuasa. Ibarat bulu ayam yang ditiup angin, diikut aja. Fahaman ni bahaya. Sebab apa? Nanti bila dia buat maksiat pun dia akan salahkan Tuhan. Sesungguhnya i'tikad ini mengiktikadkan hamba itu digagahi Allah Ta'ala semata-mata, dipaksa Tuhan semata-mata.
pada segala perbuatannya, sama ada yang disengajakan atau tidak. Jadilah manusia itu sama seperti pucuk ru, pucuk pokok ru yang tajam tu, yang duduk di hujung tu. Ditiup oleh angin, tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Dia macam ujung pokok tu, dia kata macam lalang. Angin tiup ke kiri, dia akan ke kiri. Angin tiup ke kanan, dia akan ke kanan. Ikut seperti mana yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan nak dia jadi baik, dia jadi baik bagi dia. Tuhan nak dia buat maksiat, tu yang dia buat maksiat. Maka i'tiqad ini membawa kepada tidak berguna syurga, neraka, Rasul, Al-Quran, kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu. Agama dan segala undang-undang semuanya tidak ada faedah. Yang demikian itu salah dan sesat, tiada bersetuju dengan akal, adat dan agama. Hukumnya fasik, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir, kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada. Jadi memang ada kuasa Tuhan tu, dia tak nafi kuasa Tuhan, tetapi dia sudah tersilap kerana menyangkakan semuanya diserahkan pada Allah. Jadi Qadariyah, satu ketika seorang ulama berdepan dengan orang yang berfahaman Qadariyah. Qadariyah kata setiap manusia dia boleh buat seperti mana yang dia kehendaki. Jadi ulama tu kata, cuba kamu angkat satu kaki. Cuba angkat satu kaki. Dia pun angkat kaki. Kan boleh? Baik, angkat kaki yang kedua. Serentak. Boleh tak? Tak boleh. Orang disihat macam mana, kuat macam mana pun tak boleh angkat kedua-dua kaki serentak. Terapung. Lompat boleh lah tuan-tuan. Lompat tak kira lah. Maksudnya angkat terapung gitu, boleh tak? Tak boleh. Menunjukkan kita tak ada kuasa yang mutlak. Kita angkat kaki pun bila Allah izinkan, terangkat. Berapa ramai orang nak angkat kelopak mata pun tak boleh terangkat. Bila Tuhan tak beri kuasa tu, tak terangkat. Cuma bila kita nak angkat, Tuhan beri tu, kita syukur. Setiap perbuatan yang kita buat berjaya, kita syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Jabariyah pula, bila kita berdepan dengan dia, sehingga sampai pendakwaan orang yang melakukan zina, maksiat. Akhirnya dia tanya dia, kenapa kamu bermaksiat? Kamu berzina, bukankah sudah diharamkan Tuhan? Lalu dia kata, semua ni takdir Allah. Semua Tuhan dah tetapkan. Saya tak boleh buat apa-apa. Oh, banyak cantik tu. Buat dosa maksiat pun tu Tuhan juga. Banyak cantik. Tu kata ulama, angkat tangan tampar je orang macam ni. Sepak kan. Kalau dia kata kenapa tampar saya ni, takdir Allah. Saya pun tak dapat menghalangnya. Saya hanya mengikut seperti mana yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi dalam bab qudrah, ulama cuba mengajarkan kepada kita bahawa kita meneliti ruang yang Allah berikan tu dinamakan al-kasb wal ikhtiyar. Dan besok Tuhan akan memberi perhitungan dan balasan mengikut al-kasb wal ikhtiyar. Barulah ada ruang Tuhan nak balas kita. Kalau semuanya Tuhan, tak ada ruang Tuhan nak menilai kita. Tapi bila Allah Ta'ala beri satu ruang, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ruang itu dinamakan al-kasb wal ikhtiyar. Manusia berhak memilih dan berusaha untuk mencapainya pilihan tadi. Lalu di sana ada manusia yang memilih perkara baik, ada manusia yang akan memilih perkara buruk. Lalu usaha mereka dinilai tu Tuhan. Baru dekat situ ada penilaian Tuhan, yang dekat akhirat besok Tuhan boleh tentukan pengakhiran mereka melalui penilaian atas usaha mereka. Jadi tajuk-tajuk seperti ini perlu kita amati lagi. Oleh kerana dia panjang sangat, tak sempat kita nak kita panggil perincikan. Tapi tengok minggu akan datang insya-Allah kita sebutkan tentang i'tiqad yang harmoni, yang damai, yang didatangkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita panggil mengajarkan kita tentang kudrah Tuhan tadi dalam keadaan memahaminya dengan keadaan yang lebih damai. Mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi shfina min kulli da' wa 'afina minal bala'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.